Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walahun ni'mah, walahul fadl, walahus thana'ul hasan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Pengarah Dr. Abdul Rahman, sebelah Ustazah Kalsum, Ustazah Kalsum, mantan pensyarah Al-Wasalan. Okay. Yang saya hormati Dr. Jeff, semua KJ lah. Saya pun KJ juga. Tuan-tuan dan perempuan yang sangat ceria pada pagi ini. Pertamanya, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dapat berada di sini sedangkan orang lain telah berada di sana. Mana tu? Di kubur. Okey. Dan kita juga bersyukur kepada Allah SWT kerana kita berada dalam keadaan yang aman, tenteram, sejahtera, tak macam apa yang berlaku di negara lain. Ini yang berlakulah. Okey, kalau kita tengok suara. Tak selesa lah. Okey. Betul apa ni? Ustazah apa ni kasut? Dah lah kena serang, betul kena halau pula. Bila tentu inilah tenang sahabat kita tu. Mana nak tidur malam ni? Rumah dah hancur. Allah kesian Kita kat sini alhamdulillah. Boleh berceramah, boleh mengajar. Ini negara apa? Timur Tengah kena tengok tahulah dia punya apa? Tempat tu. Ini kita tengok dekat. Ini ramai sahabat-sahabat kita belajar kat Jordan. Sebelah macam pistol ni Jordan. Ni Kahirah. Ini kalau tengok sini, inilah Gaza ni. Palestin ni, ada Israel ni. Sekarang jadi Israel lah, Palestin. Okey, saya pernah melalui jalan naik pergi sini, Kaira ni. Pergi naik Kubri Salam, Jambatan Muhammad Salam. Lalu Susan-Suez terus sini. Lepas sini bawa 2 buah bas sukarelawan satu Malaysia. Dia ketuai oleh Datuk Aziz itu. Bawa sini, depan ada polis, belakang pun ada polis. Tapi saya minta mandu potong polis tu, lambat sangat polis tu. Dan sempatlah minum dekat Al-Arish ni. Al-Arish ni cantik punya pantai ni. Sampailah ke tepi ni Rafah. Pintu masuk daripada Mesir. Okey, zaman tu zaman Mursi boleh lah. Okey. Okey, sini ada, inilah Sinai Semenanjung Sinai. Ini ada Syamul Sheikh. Tempat yang dilarang oleh Syekhul Azhar pergi situ. Pelajar belajar kita dilarang ke situ. Okey. Dulu orang kata balik Mesir ni sama ada balik jadi Syekhul Azhar ataupun Firaun kan. Sekarang ni balik daripada Al-Azhar sama ada jadi Syekh Al-Azhar ataupun Syamul Sheikh. Okey. Kita balik pada ni tadi. Sekejap lagi kita hari ni kan. Okey ni apa yang berlaku yang terkini lah. Serangan udara yang dilontarkan Amerika Serikat dan Inggris ke Yaman membuat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan buka suara. Serangan tersebut dikecam oleh Erdogan lantaran penggunaan kekuatan yang tak proporsional. Dia juga menuding AS hingga Inggris berusaha untuk mengubah Laut Merah menjadi lautan darat. Pemerintah Yaman dan
setelah meluncurkan serangan ke Yaman dengan menargetkan sebab kita perang saya Kodimah lah. Sebab apa negara-negara Islam ni sekitar, kita tengok jauh, yang sekitar tu tak boleh nak perang, tak boleh nak bersatu untuk berperang. Sebab masing-masing ada perjanjian. Kalau Jordan ada perjanjian Wadi Araba, dia buat di Washington lah, perjanjian tu White House. Dan masa tu Raja Hussein 1994. Saya pergi Mesir 1995. Terbat mungkin 1994 kot. Jadi itu antara yang mengekang. Yang lain juga Mesir pun sama. Perjanjian Camp David 1979 kan. Jadi dengan perjanjian-perjanjian ni, mereka ni mendapat bantuan, khususnya Mesir lah yang saya tahu, dapat bantuan berbilion-bilion lah. Setiap tahun tentera mereka. Begitu juga Syria, Bukit Golan, Lebanon, ni semua negara ni banyak masalah dalam pun dia. Macam Syria ni pemimpin dia pertama Syiah Nusairiyah. Sedangkan dia punya ayat dia Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini yang berlaku, yang menyebabkan kita digelar ataupun dilabelkan umat Islam sebagai pengganas. Ini berlaku pada tahun 2001. Ulang balik saya ingat sikit yang lepas. Dan sebelum ni pun Nabi Muhammad SAW juga digelar pengganas. Sekarang pengganas, dulu pun orang dah gelarkan Nabi Muhammad sebagai teroris. Kita lihat penghinaan daripada umat Islam. Umat Islam pun ini saya dapat maklumat ni daripada Majlis Agama Islam Selangor. Masa tu kita dipanggil Japim, kita beberapa pegawai pergi sana bicara. Dia terangkan tentang ajaran tengoklah si Haq. Assalamualaikum, saya Muhammad Zulafi dan ini kawan-kawan saya. Saya Ikmal Hafiz Adlan. Saya Rizal Fitri Jamaluddin. Saya Muhammad Surah bin Rahman. Kami ingin menyatakan kami menyokong ajaran Syiah yang menyatakan yang awal itu adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu tidak juga diberanakkan dan juga tidak dilahirkan. Nabi Muhammad SAW juga adalah hidup, umi, dan semua makhluk adalah cahaya baginda yang disuruh Allah padanya. Dan saya juga berpegang bahawa Nabi Muhammad itu adalah pemegang pangkat bagi Allah. Ya. Sebab begitulah Nabi Muhammad yang dikemaluan. Ya. So korang boleh berfikir mana yang benar atau salah. Ya. Tapi saya rasa benda ni benar dan sahabat kami pun rasa benda ni benar. Ya. Kami Saya menyeru. tak faham kenapa Jabatan Fatwa Negeri Johor memfatwakan ajaran Syiah ni sesat, padahal ia adalah kebenaran. Dan jika korang berminat nak tahu lebih lanjut, bolehlah jumpa kami berempat. Kami ada je untuk korang, untuk bantu korang. Ya. Macam puji tapi sebenarnya penghinaan daripada umat Islam. Masalahnya orang Melayu. Ustaz dapat. Adakah Nabi seorang yang pengganas? Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan. Sudah tentulah kita jawab tidak, kan? Nabi SAW satu masa Nabi ni berjalan-jalan di sekitar Mekah. Tiba-tiba dia ternampak seorang makcik yang bawa balik pasar, bawa barang. Lalu makcik ni tersempat dengan Muhammad, dan Muhammad pun tegur, wahai makcik, boleh tak saya bantu makcik angkat barang. Makcik tu orang nak minta kan, dia pun tolong benarkanlah. Berjalanlah makcik tu dengan Nabi Muhammad SAW yang sedang mengangkat barang. Dalam perjalanan tu apa ni Ustazah? Makcik ni bercerita tentang seorang lelaki yang berada di Mekah, yang hot masa tu, yang mana dia ni
memecah belah. Dia kata anda kenal tak ada seorang tu kat sini kat Mekah ni, ada seorang yang suka pecah belah, memecah belah. Ada seorang yang gila, macam-macam lah dia kutuknya Nabi ni kan. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap bantu makcik tu dan tidak ada rasa marah pun. Okay? Jalan-jalan sampai rumah makcik tu. Makcik tu kata nak upah tak? Kita tak nak. Tak apalah, saya buat ikhlas lah. Okay? Dia pun heran kan. Dan kita tanya, sedang kita elok borak tadi, lupa tanya nama anak dia siapa kan. Lalu Nabi pun cakap yang makcik cerita tadi, itulah saya sebenarnya Muhammad. Terperanjat makcik tu. Dia cerita piramid tu, ala Kasim kan. Terperanjat makcik tu kan. Dan itulah akhlak Nabi, seorang yang penyabar. Kita kalau orang tutup kita tengah bawa barang tu, mau apa, malah tolong makcik ni. Okay? Apakah Nabi SAW arah kita berperang? Sebab saya rasa penting saya masuk kat sini satu hadis yang ke-8, hadis yang dalam hadis 40 Imam Nawawi tu, sebab dia jadi modul kan. Okay? Kalau tengok di sini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Okay? Okay? Aku perintahkan untuk uqatila tu bunuh ke apa nak terjebak situ. Kalimah macam membunuh manusia, membunuh orang bukan Islam ni sehingga mereka masuk sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadah. Okay? Adakah macam tu fahaman kita? Nampak orang kafir masuk Islam tak? Nak ucap ke tak? Tak nak bunuh. Adakah gitu hadis ni? Ini yang digunakan oleh ISIS. Okay? Sebenarnya tidak. Kita kena baca hadis ni bersekali dengan ayat Quran. Okay? Dalam Quran kata la ikrah fiddin, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Okay, tak boleh baca satu surat kelilingnya, kena baca surat keliling lepas. Okay, umirtu an uqatilana tu tadi tu hadis. Okay? Yang ini la ikrah fiddin. Kita kalau baca Al-Quran, apa tuan-tuan dan puan, kita akan jumpa ayat macam seolah macam tadaruk kan? Bertentangan kan. Jadi kita kena taufikkan. Okay? Macam kita baca Ar-Rahman ala arsistawa, apa kat atas lah. Kemudian wa ma'akum aina ma kuntum. Itu kat mana-mana pula. Kita kena taufikkan, tak boleh lah kejap mana kertas bawah-bawah. So kita kena taufikkan, jangan nampak Al-Quran tu dia bertentangan antara satu sama lain dan ayat dia. Begitu juga yang sini dari segi bahasa pula. Sini banyak pakar bahasa Okay. Umirtu an uqatilan nas tu dia tak boleh terjemah membunuh sebab dia bukan seorang, dia berlaku berdua, qatala. Okay. Apa ala wazan fa'ala. Okay. Dia terjemahkan situ ialah memerangi kerana orang kafir memerangi Nabi. So ada dua belah pihak, bukan satu pihak. Okay, itu gambar tu seorang akan tolak. Okey. Dan kalau kita nak tahu lagi, kita kena tengok sirah Nabi. Yang ni saya mengajar sekarang, poster ni, sirah Nabi. Okey. Nabi SAW tidak memerangi orang kafir ketika ada ancaman macam tu. Nabi SAW memerangi golongan kafir masa bila? Masa ada ancaman bersenjata. Contohnya perang Badar, Uhud, Khandaq, Hunain, Tabuk. Okay, ataupun bila mana musuh Islam mengkhianati perjanjian-perjanjian. Okay? Seperti di perang pembukaan Mekah, perang Khaybar dengan Yahudi. Begitu juga semasa duta Islam Al-Haris, dia sahabat Nabi lah, telah dibunuh. Okay? Masa dia hantar ke Mutah tu. Dan duta ni sepatutnya dia kena jagalah. Dia ada immunity ya. Dr. Abdul Rahman pun dulu pernah adalah immunity kejauhan negara kan. Tak boleh diusik, kereta kita pun tak boleh dimasuk polis tangan dia dekat dalam kereta kita. Boleh saman. Okey.
Kereta kita pula apa? Kalau langgar lampu isyarat ni selamat kan. Okey, tapi kita tak buat lah kan. Kita orang Malaysia, orang yang beradab kan. Okey. Kesimpulannya, rumusannya, Nabi bukan gemar berperang tanpa sebab. Okey. Bukan sengaja. Dah lama perang ni tak diasah kan. So dia cakap dengan Abu Bakar, kita perang lah, dah lama sangat tak perang kan. Dah lama keris tu tak diasah kan. Tak boleh lagi tu kan. Mesti ada sebab. Okey, di sana ada apa? Ujian juga kepada orang barat. Michael Hart, the 100 ranking of the most influential persons in history, dalam buku dia boleh baca. Okey. 831. Okey, bagaimana kita nak ingat? Yang ni saya ajar budak-budak lah. Pelajar-pelajar macam mana kita nak ingat perang-perang yang glamour ni. Kita jangan susah nak ingat. Kan dengan tarikh hijrah, kita ni ustazah. Kalau orang tanya bila berlakunya perang Uhud, tahun berapa hijrah? Masa anda dulu mana ada handphone. Jadi macam mana? Saya buat macam inilah. Okay, bersatu untuk kita kuat menghadapi fitnah, hasutan tidak tepat. Okay? Bersatu tu apa? Bersatu tu perang Badar, tu Uhud, kemudian Khandaq, Khaybar, Mu'tah, Fatu Mekah, Hunain, Taif, Tabuk. Okay? Yang tu saya sorokkannya nanti. Tengoklah. Alihkan. Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, Mu'tah. Okay? So ingat dah ni, senang je. 2, 3, 5, 7. Okay? Yang 4 ni 888 9 Tabuk. So tak susah pun punya apa nama sirah Nabi ni kan. Okey. Kita tengok sikit apa yang berlaku pada perang Badar. Tengok semua tak boleh lah. Celoteh sejarah. Ia mengatakan akan mematuhi apapun keputusan yang dibuat oleh Rasulullah sebab ia yakin keputusan itu datang dari petunjuk Allah. Lalu Sayyidina Umar angkat bicara. Ia mendukung pendapat Abu Bakar. Berikutnya Sayyidina Miqdad bin Amr yang juga mengatakan pendapat yang sama. Setelah itu Nabi meminta pendapat daripada Ansar, mengingat mereka adalah golongan mayoritas. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz lalu angkat bicara. Ia mengatakan bahwa sekalipun Rasulullah memerintahkannya masuk ke dalam laut, maka ia pun akan masuk ke dalam laut. Begitu besar. Ya, hadis tak gitulah, tapi itulah kan. Punya cinta je pada Nabi. Kalau Nabi meredah lautan api sanggup kurunani itulah. Okey. Okey, kita tengok yang ni Ingin menjadi satu-satunya. Macam mana peperangan tu? Pendapat itu pun diterima. Strategi, mereka pun pindah ke tempat yang dimaksud. Ternyata tempat tersebut juga memiliki keunggulan lain, yaitu terletak di atas gundukan pasir. Dengan posisi yang agak lebih tinggi, hujan deras yang semalaman membasahi area pertempuran pun lebih cepat kering. Sebaliknya, area tempat musuh berkemah yang posisinya lebih rendah menjadi becek dan berlumpur, sehingga akan menyulitkan pergerakan mereka ketika pun langsung bekerja untuk saling menilai berhadapan-hadapan. Okey. Sebelah kiri kanan ada gunung dia strategi dia sebab tak ramai. Islam juga 200 orang. Lepas tu dia pilih tempat tu tewas, namun ada juga yang selamat. Salah satu yang ada dekat dengan takungan air, yaitu Hakim bin Hizam yang juga merupakan sepupu dari istri Rasulullah, Khadijah radhiyallahu anha. Melihat insiden tersebut, seorang Quraisy Mekah bernama Al-Aswad bin Abdul kaki Al-Aswad. Panjang pula tengok ISO dia kan. Perang Badar, perang Uhud dan perang Uhud. Sampai sekarang. Okey. Kalau tuan-tuan tengok sebelah kiri kanan pun ada gunung Tadi ada gunung Ini pun ada gunung, ada bukit, ada penghalang Cuma perang Uhud ni dia dekat sini ada kosong. So taktik yang sama, orang nama kafir Quraisy ni dia dah tahu taktik Pertempuran pun berlangsung sengit.
Namun dengan semangat juang yang sudah hancur dari awal, pasukan muslim berhasil memukul mundur pasukan Quraisy hingga membuat mereka lari tunggang langgang dan meninggalkan harta benda mereka. Melihat hal tersebut, beberapa pasukan kavaleri di bawah komando Khalid bin Walid yang dari awal perang hanya diam dan mengamati situasi, mencoba melancarkan manuver, namun mereka gagal. Pemanah-pemanah dari bukit langsung menghujani mereka dengan panah. Mereka pun terpaksa kembali mundur. Sementara itu, sekitar 90-an pasukan muslim mulai mengumpulkan harta rampasan perang. Hal ini pun terlihat dari kejauhan oleh tubuh panah di atas bukit. Tak lama setelah itu, tak menyangka pasukan musyrikin pimpinan Khalid bin Walid muncul dari belakang. Pasukan muslim pun panik. Ketika situasi menjadi chaos, pasukan muslim yang berjumlah 90-an orang yang sedang asik-asiknya mengumpulkan harta rampasan perang ini segera bangkit dan melawan. Namun gelombang besar kaum muslim dapat dikepung, terbendung. Mereka pun lari tunggang langgang. Sementara itu bendera musyrikin yang jatuh kembali dipungut dan berkibar. Pasukan muslim yang sudah jauh mengejar musuh pun syok dan berbalik ke belakang. Sedangkan pasukan musyrikin yang mereka kejar berbalik mengejar mereka. Akibatnya dua pasukan muslimin pun bertabrakan. Dalam insiden itu terjadi pembunuhan antara sesama muslim secara tak sengaja saking chaosnya situasi. Di tengah situasi yang chaos itu, seorang Quraisy bernama Shiba bin Abu membunuhnya. Berarti melihat itu berusaha mencegahnya. Syahidnya Sayyidina Hamzah ni ia menyerang dan terus berusaha melindungi Nabi dengan gagah. Nabi Situasi kritis saat bin Abi Waqqas datang membantu. Keduanya lalu berusaha melindungi Nabi dan mundur ke arah Gunung Uhud. Saat mundur inilah ketiganya terperosok ke dalam lubang jebakan telah dibuat oleh seorang Nasrani dari Madinah bernama Abu Amir Ar-Rahim. Saat di lubang inilah seorang Quraisy bernama Abdullah bin Abi Qami'ah menghantamkan pedangnya ke punggung sebelah kanan baginda Rasulullah. Pedang tersebut mengenai baju besi Nabi tapi tak berhasil melukainya. Namun hantaman pedang kedua datang hingga mengenai helm perang Nabi, hingga salah satu jaring besi sebelah kanan di helm tersebut rusak dan menancap ke pipi baginda hingga tembus mengenai gigi gerahamnya. Hal tersebut membuat gigi geraham baginda Rasulullah tanggal. Darah pun bercucuran. Segera setelah itu Talha berhasil naik dari lubang dan menarik Nabi keluar dari lubang. Tak lama kemudian Sa'ad juga berhasil keluar dari lubang. Mereka berdua kembali menjadi tameng hidup Rasulullah. Tak lama kemudian Ali dan sahabat lain datang membantu. Kedatangan pasukan muslimin ini membuat para penyerang Rasulullah mundur. Ali juga memungut bendera kaum muslimin yang sebelumnya di tangan Mus'ab. Melihat bendera tersebut, seluruh pasukan muslimin pun berdatangan dan kembali berkumpul. Setelah semua pasukan berkumpul kembali, Rasulullah memerintahkan mereka mundur ke atas gunung Uhud. Kaum musyrikin berusaha mengejarnya, namun Abu Sufyan mencegahnya karena terlalu beresiko. Dari lereng tersebut lalu Abu Sufyan berteriak, "Inilah pembalasan atas perang Badar." Lalu Umar bin Khattab menyambut dengan berkata, "Sungguh kematian kami tempatnya di surga dan kematian kalian di neraka." Setelah itu Abu Sufyan ingat boleh ingat macam itulah. Kalau tunjuk filem macam kabur sikit. Kalau tunjuk kartun tu senang faham. Okey, apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripada peperangan Rasulullah SAW, khususnya tadi perang Uhud, perang Badar? Okey. Pertama, perjuangan perlu ada keikhlasan. Berjuang kena ada ikhlas, bukan berjuang kerana fulus. Al-fulus fi dunya wal mawfus fil akhirah. Okay, kemudian perjuangan kena berkorban, sanggup cabut jari kan, putus Talha kan, sanggup cabut gigi, sanggup kita. Okay, pengorbanan kena ada sanggup meredah lautan api kan. Kalau kau ke Kamboja, ke Ethiopia, aku ikutkanmu. Okay, kemudian perlu ada matlamat. Okay, bukannya saja nak perang. Okay, perang kerana mengkhianati perjanjian contohnya tak. Okey. Strategi. Kena ada strategi. Imam Ali kata al-haqqu bila nizam yaghlibu batil bin nizam. Kebenaran yang tidak disusun dengan rapi, dengan cantik akan dikalahkan dengan kebatilan yang cantik, yang sistematik. Okey. So kita tengok tadi macam mana strategi Nabi. Al-Hubab bin Munzir mencadangkan depan sikit, depan tu ada air, so kita pindah tempat kan. So ada strategi peperangan. Okey, kemudian ada keyakinan. Perjuangan ni kena ada keyakinan. Ada strategi ada apa tapi tak ada keyakinan, yang tu pun tak boleh juga. Dan saya suka sangat sebut kisah Nabi, kisah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi.
dia ikut peperangan. Daripada perang Badar, Uhud, Khandaq, semua dia ikut. Okay? Dan dia pernah dengar Nabi SAW kata, la tuftahanna Konstantiniyatu falinikmal amiruha walinikma jais zalika jais. Sebaik-baik apa yang boleh tawan kota Konstantinopel ni masa perang Khandaq cakap. Kan? Pelik masa perang Khandaq tu nak berlawan orang kafir, dia Nabi sebut tu. Dan sahabat terpanjatlah nak tawan kota Konstantinopel, nak tawan apa negara besar kan. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari yakin. Kan? Dan dia akhirnya dia pergi perang-perang sampai zaman Muawiyah, dia khalifah, pergi perang di kota Konstantinopel, tapi tak sempatlah pergi kota tu. Dan dia mati tengah jalan, mayat dia dibawa bersama tentera. Heran tentera Rom Yang mana tentera Islam yang hidup pun nak perang, yang mati pun nak perang. Dengan mayat sekali pergi perang. Itu keyakinan dia tunjuk. Kemudian istiqamah yang akhir sekali lah. Dia kena ada istiqamah dalam perjuangan. Pepatah Arab mengatakan man sabata nabata. Kalau kita sabit, tetap, kita akan nabat hidup. Macam pokok tuan-tuan. Pokok itu ditanam di satu tempat. Kalau kita baja dia, bagi air apa semua, dan dia akan berkembang, hidup dan berbuah. Tetapi kalau pokok itu kita pindahkan sana kat bukit sana, pokok rambutan sana ke belakang, matilah pokok tu kan. Okey. Ini kenangan sikitlah. Dekat apa? Dekat Baitul Maqdis. Saya pergi, itu anak Datuk Zainal Rijal tu, Presiden Peguam Muslim. Sembayang pun tak usyok dalam dalam Dome of the Rock tu lah. Bersama dengan peguam. Saya masuk lebih kurang 20 orang peguam bersama dengan dia. Sebab program di Jordan masuk ke Jerusalem. Ini saya pegang batu yang nak ikut Nabi tu lah. Dan ramai kawan-kawan Facebook saya tanya, apa rasa? Saya kata, rasa sejuk, batu keras. Itu je lah. Apa tak ada rasa apa pun. Tapi bawah tu boleh semayang dalam 20 orang. Ini di Mesir masa berlaku Arab Spring Ini depan ni, belakang saya ni apa nama kedutaan Qatar. Anak Yusuf Qaradawi kerja situ. Tu dijaga tu. Yang ni dekat Muhandisin kat Cairo lah. Sebenarnya orang tak bagi saya ambil gambar situ, takut orang tembak tentera, tembak saya. Kan? Tapi saya dah baca-baca dululah. Ini di Rafah. Sebelah sana tu Gaza lah. Dengan Datuk Aziz ambil gambar sekarang Datuk Aziz pun dah tua dia saya lah sikit. Ini masa lama musim beranilah ambil gambar program dengan pelajar. Itu lambang Brigade Qassam Al-Qassam. Ini dengan Datuk Zainal Rijal pijak selepas ni sebab pergi Jerusalem. Sebelum kat ni, selepas orang ni pijak. Yang ni dengan pelakon. Saya pun orang politik, pelakon, penjaga semua saya kawan. Ini siapa dia? Aflin. Okey, ada program Ikram. Sebab tu pegawai Ikram. Ikram dia hantar pegawai kat sana. Ada pegawai pula yang jaga pelajar. Selain kutaan lah. Ini dekat Sinai, belakang ni kubu Israel yang dah tertawan. Tu tentera Mesir lah, bukannya Israel. Ini saya kat Gunung Sinai. Dan memang tak boleh lupakan lah benda ni, 4 kali naik. Ini dah mana nak habis kan, dah nak balik Ni antara cara kita dapat terpaling healing lah kat sini. Akhir sekali, from the river to the sea, Palestine will be free. Jadi kita harap